رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dengan penuh nikmat, yang menjadikan kita mampu bernyawa, bernafas, bergerak,
mencerap segala panca indera, dan Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama menunaikan solat subuh secara berjemaah, dan Allah kekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Alhamdulillah bertemu kita. Lama tak apa, banyak dah berubah. Alhamdulillah. Jadi bertemu kita kembali bersama-sama membukakan kitab pelita penuntut terjemah Risalah Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allim. InsyaAllah minta izin ada live sekali. Yang live jangan lupa tap-tap screen, share insyaAllah. Jangan lupa follow dulu insyaAllah. Jadi dah follow kan? Semua dah follow kan? Tak follow tak tahulah, kurang berkat. Bercakap follow kan? Pertubuhan pencintaan insyaAllah. Baru dapat berkat kan? Bertambahnya ilmu. Dah follow? Dah. Tak nampak pun. Live tak nampak ni. Tak apa insyaAllah nanti bolehlah kenalkan diri ke apa kan. Tengah follow insyaAllah Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita membuka kitab berkenaan ilmu, dan kita sudah berada pada muka surat yang ke-14. Betul? Betul 15 lah. Berapa baris? 11 baris daripada atas. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan berkata. Betul? Tu dia lama tadi. Cerita sebelum ni, cerita berkenaan musyawarah. Pentingnya kita bermusyawarah dalam segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Kita biasa dengan istiqarah, tapi kita jarang biasa dengan musyawarah. Orang tanya antara istiqarah dan musyawarah, mana utama? Istiqarah tahu kan? Nak kahwin kan biasa kan? Orang kata nak tengok calon okey tak okey, orang buat istiqarah kan? Dan ada satu lain musyawarah. Mesyuarat. Tapi ada syarat juga mesyuarat. Jangan mesyuarat budak tak balik semua tak jadi. Yang tak matang ke pun tak boleh. Dia musyawarah ada kaedah dia, iaitu antaranya mesti ada orang alim dalam musyawarah tersebut. Jadi antara dua, antara musyawarah dan istiqarah, mana utama? Opening juga nak jawab ni. Musyawarah. Yang utamanya musyawarah. Kita hijau musyawarah. Sebab itu kena lazimkan musyawarah. Tapi kita orang Melayu ni, kita terbalik sikit. Kita banyak istiqarah berbanding musyawarah. Betul tak? Kan biasa orang kahwin, selalu orang cakap apa? Buat istiqarah ke musyawarah? Orang akan kata buat istiqarah dulu. Nampak? Sebab kita tak biasa. Kadang-kadang mungkin terlepas pandang. Dan kitab sebut, dalam kita nak belajar ilmu pun perlu kepada musyawarah. Dalam nak buat apa saja, nak kahwin ke nak apa, nak buat jamuan ke apa, mesti dalam keadaan musyawarah. Jadi dapat Dan hari itu kita dah cerita dah, musyawarah ada 3 keadaan. Yang pertama namanya lelaki, penuh lelaki. Yang kedua separuh lelaki. Yang ketiga bukan lelaki. Apa maksud tu? Iaitu yang penuh lelaki ialah orang yang ada ilmu dan orang itu ada musyawarah. Separuh lelaki orang yang mungkin ada ilmu tapi tak buat musyawarah, ataupun ada buat musyawarah tapi tak ada ilmu. Yang ketiga adalah orang yang tak ada ilmu dan tak ada musyawarah. Nak tunjukkan kepentingan ulama dulu meletakkan musyawarah ni adalah satu benda yang sangat penting dalam kehidupan. Tu. Ini namanya preview yang lepas. Apa? Preview yang lepas.
Jadi baru kita masuk yang hari ini. Sama-sama kita dengar. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan berkata Ja'far As-Sadiq, ni antara ulama terkenal. Bagi Sufyan Ats-Tsauri, juga ulama, rahimahullahu ta'ala, bermusyawarah olehmu pada pekerjaan engkau serta orang-orang yang takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Nak buat pekerjaan yang melibatkan ibadat sekalipun, mesti ada musyawarah. Contoh, ambil kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana ingin berperang, ada perang Khandaq. Ingat kita cerita perang Khandaq, perang Ahzab. Ada perang Khandaq, bagi Ahzab. Ingat cerita? Macam mana cerita? Gali pagi. Mana perang Khandaq ini, sewaktu mana Nabi tanya nak buat keputusan, nak keluar atau nak bertahan dalam Madinah. Buat musyawarah dengan para sahabat, macam-macam pandangan dan sebagainya. Salah satu pandangan yang Nabi terima adalah pandangan Salman Al-Farisi. Dia kata apa? Kita bertahan dalam Madinah dan kita buat pagi untuk pertahanan. Berjaya. Sebab apa? Musyawarah. Nabi bukan kata Nabi kata guna kuasa veto. Kalau ikutkan Nabi itu dah nampak macam-macam dah. Segala pembendaharaan ilmu tu ada pada Nabi. Tapi kenapa Nabi nak tunjukkan perlu pada musyawarah? Menunjukkan kepentingan dalam musyawarah. Tu panjang cerita itu secara umum, tak penting itu. Okey, sambung. Dan bermula menuntuti ilmu itu setengah daripada setinggi-tinggi pekerjaan. Apatah lagi kita berkenaan menuntut ilmu. Dan yang syafaat ni, sepayah-payah ni, belajar ni payah. Siapa kata sini senang? Payah dah. Belajar ni kadang-kadang ustaz ulang 6 juta kali lah, tak masuk-masuk. Tanya soalan sama je, tak keluar. Tak apa lah, tak ada tanya, tak marah, cuma nak katanya payah. Tak apa. Kalau tak faham, tanya. Soalan sama ustaz, tak apa, tanya je. Sebab kita faham bahawa memang belajar ni payah. Kalau senang, lama nak alim beramai-ramai ni. Betul. Payah. Sebab itulah benda payah ni mahal. Betul. Ingat tak masa dulu nak mengorat, isteri senang ke payah? Payah. Payah. Dapat jugalah. Baru rasa nikmat. Betul. Benda susah baru ada nikmat. Senang dia kadang-kadang benda senang kurang dihargai. Ilmu ni mahal, berharga, bernilai, sebab tu payah. Tapi jangan sampai tinggal belajarlah. Maka adalah bermusyawarah padanya terlebih cita-cita dan terlebih wajib. Apatah lagi dalam soal menuntut ilmu. Ni datang majlis ilmu ni, dah musyawarah belum ni? Dah musyawarah belum? Semalam dengan isteri kita, dengan siapa-siapa anak-anak, ayah lagi, esok lagi kuliah, musyawarah sikit. Okey tak buka kitab situ kita musyawarah. Betul lah. Nak pilih apa-apa guru, kan sebut sebelum cerita, memilih guru kena ada musyawarah. Bukan main tengok gitu, okey ni tak kenal ni ya, tak gitu. Dia kena tengok pula ilmu yang kita belajar tu, ilmu yang biasa, yang fardu ain ke fardu kifayah. Kalau fardu ain tak, tengok pula keadaan, adakah diperlukan oleh umat atau tidak. Fardu ain pecah 3 pula. Kalau gabung 3-3 sekaligus, kadang tak habis tak sempat tu. Pecah pula tauhid, fiqh, tasawuf. Ni kat tempat kita ni ada belum tauhid, ada tak fiqh, ada tak tasawuf. Lepas tu tengok pula tasawuf ni jangan tinggi sangat, nak fokus fardu ain. Kadang-kadang ada buka kitab tasawuf tapi buka kitab yang tinggi. Buka-buka hikam, terbang semua. Tahu hikam? Kau dengar kita hikam, terbang.
Sifat 20 tak habis. Dah buka hitam contoh. Ni fikir. Ini bab apa? Bab ibadat tak settle lagi. Tiba-tiba bab apa panggil muamalat, nak tahu tentang apa, macam mana kaedah-kaedah perbaikan. Oh, tinggi sangat sabar. Lalu orang awam belum lagi cerita. Bab ibadat solat tak settle lagi ni. Itu nak kena musyawarah semua. Sebelum memilih ilmu tu nak kena bincang betul supaya dia kena dengan apa yang dikendaki oleh umat dan dikendaki oleh syarak. Faham tak dia cerita ni? Nak kata pentingnya musyawarah pada ilmu. Contoh macam nak berdebat isu dia ni. Boleh cerita? Debat apa? Debat. Adalah sikit cerita, boleh cerita. Tapi debat sedap, ada papan putih cerita. Saya nak tanya dulu sebelum tu. Ni boleh cerita? Boleh. Ini ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah semua, betul? Ke ada Wahabi sini? Kalau Wahabi kena keluar dulu. Takut nanti panah. Boleh? Kira-kira ni pun ahli sunnah. Cuba respon sikit. Ahli sunnah tak semua ni. Ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau Wahabi tak apa, keluar dulu kejap nanti masuk balik. Tak apa. Nak cerita takut nanti kan rasa hati susah. Kita tak nak menimbulkan sakit hati orang, tak nak. Kita nak cerita benda betul je, boleh? Ada tak ni? Betul tak betul ni? Betul ahli sunnah Kita nak tengok betul-betul ni. Kalau tidak, susah ni. Kita tak nak menimbulkan orang kata apa, perdebatan yang kedua. Cukuplah yang ada. Okey. Cerita apa? Cerita perdebatan di antara siapa dia? Piu Faiz dengan Salman Ali. Tadi Salman Al-Farisi bukan. Itu Pak Khadak ni, Salman Ali. Ada tengok? Tak tengok? Kenapa tak tengok? Tak faham. Tengok 5 jam. Siapa yang tengok 5 jam? Bahas 5 jam. Ada tengok? Ada. Tengok sikit-sikit kan? Tengok tak tengok ni? Senyap ni. Tengok lah mana kat YouTube ada. Tak ada. YouTube ada. Dekat TikTok ada. Kan? Habis? Semua? Faham? Oh, mantap. Kalau tengok faham tu, dia sebenarnya cerita dia tu tak susah. Perdebatan tu pun taklah tinggi sangat. Benda tu asas dia. Cuma perkataan istilah yang digunakan tu bahasa Arab. Kita tak biasa dengan istilah tu. Contoh amrun iktibari. Kita dengar benda apa nanti dia amrun iktibari ada subut. Lepas tu apa sungguh. Tiba-tiba pula keluar sungguh ni lah. Macam mana cerita? Itu semua sebenarnya simple je. Ada bang putih boleh cerita? Boleh. Kita sikit saya tulis. Baru nampak belajar macam tu. Belajar biar tulis, biar lukis, baru nampak. Contoh yang pertama, kisah dia yang penerangan tu kita nak cerita dia. Gini, dia keluar satu isu semasa perdebatan itu, iaitu mengeluarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Al-Razi. Imam Al-Ghazi mengeluarkan satu kenyataan berkenaan amrun iktibari. Kan? Dah dengar? Ini nak padam ni, kira J1, J2 boleh padam lah. Dah ingat hafal lah. Oh, 22. Nama tak padam ni. Ni ada maka ada dia. Cuba padam dah. Amrun iktibari. Kalau kita belajar sifat, dia gini. Dalam kita belajar sifat 20. Habis dah belajar semua? Tak habis aja. Saya pernah belajar sini dulu, tapi tak habis juga. Takut ada belajar daripada kitab-kitab yang lain. Habis belajar? Sekolah kat surau tak habis? Tak habis. Nantilah kena buka tauhid juga. Baru buka? Sampai bila? Sampai bila? Sampai apakah? Sampai mana?
Pak Ustaz, kitab apa? Oh, kena belajar, kena tahu kitab ni. Lepas ni kena kuasa. Dia gini, kalau kita nak kuasai ilmu, pertama sekali kena tahu dulu kitab apa kita belajar. Ini maklum, orang belajar kena faham dia ni. Jadi kalau kita kata kita tak ingat kitab, maknanya kita belum belajar. Ini kata guru saya. Jadi ingat, baik tu kalau saya setiap kali kuliah saya akan bacakan nama kitab. Kita buka kitab pelita penuntut supaya lepas ni saya rasa kalau katalah orang tengok muka ni kata ustaz ni buka kitab apa, dan tahu penulis kitab. Itu penting. Baru dapat keberkatan ilmu. Dapat yang ni pegang sampai mati ni. Bila kita belajar apa sahaja ilmu, pastikan kita tahu nama kitab dan siapakah penulis kitab. Tapi saya ingat kalau kat sini nantilah, kalau dah habis kitab ni nanti kena kita buka tauhid pula. Boleh Jangan risau. Nak habis kitab ni tak lama lah, dalam 20 tahun lagi. 20 tahun sebab habis kitab sana baru sambung sini. Boleh? Nak gitu. Sebab dalam kitab sebut orang belajar ilmu ni umurnya panjang. Jangan risau. Tapi kita sebulan sekali ya. Tak apalah. Lupa. Saya ingat 20 tahun tu kalau seminggu sekali. Tak banyak lah. 80 tahun dia dah 4. Ada dia insyaAllah. Dan kita kan sebut ada umur 40 tahun. Dia belajar 40 tahun. Mengajar 40 tahun. Nak kata panjang ilmu orang belajar. Makan kena jaga lah. Faham? Makan kena jaga insyaAllah. Duduk dalam majlis. Jangan lupa follow live. Kan nak jadi follow live. Follow live tak nak. Gini, kalau kita tengok sikit, saya huraikan sikit dia. Dia sebenarnya apa yang berlaku dalam perdebatan tu sebenarnya simple, sangat mudah. Mudah macam mana ustaz? Macam tinggi je? Tak. Benda mudah. Dia bahas bab ta'alluq. Tapi dia tak bahas ta'alluq secara suhan. Dia bahas ta'alluq pada perkara mendengar dan melihat, sama dan basar. Dan pada perkara itu dia mengeluarkan kenyataan daripada Imam Al-Ghazi berkenaan satu perkara, iaitu amrun i'tibari. Apa itu amrun i'tibari? Senang kita nak faham. Mudah fahamnya. Saya cerita sikit lah. Nanti ikut tahu bila belajar kitab ni kita akan jumpa. Yes, kita akan jumpa. Kalau buka kitab Risalatul Tauhid kan, yang belajar kat sana, belajar habis dah. Okey, dah lalulah amrun i'tibari kan. Dan kalau kata Risalatul Tauhid dah habis, mana dah faham lah tentang amrun kitab Risalatul Tauhid. Imam Ghani Ustaz Ghani Yahya yang penulis kitab dia, Ustaz Ghani Yahya, itu silibus sekolah agama dulu kan. Ingat. Ulang dulu kau ni semua. Sebab dalam tu cerita, dalam bab ta'alluq ada cerita tentang amrun i'tibari. Apa dia amrun i'tibari? Iaitu suatu perkara berlaku. Satu perkara itu berlaku pada zihin, bukan pada kharij. Itu dia punya bahas. Sabar dulu. Tak faham bila pula zihin pula kharij ni apa dia. Satu perkara yang mana ada pada zihin atau berlaku pada zihin, bukan pada kharij. Jadi kita guna tiga istilah. Boleh saya kira ni. Tak boleh. Apa yang dapat? Boleh. Oh. Bismillah. Ni ada orang nak belajar juga sama-sama kan kita tengok. Tak apa, seru-seru. Tak faham tak apa. Apa? Sebab benda ni asas dia, risau. Pada kharij. Kita kena faham dulu. Apakah maksud zihin? Zihin tu hanya dalam fikiran.
berlaku pada akal semata-mata, tidak pada kharij itu pada yang reality atau benda luar, perkara yang nyata, nyata yang ada, yang boleh nampak, nampak dan pegang. Kalau pegang misalnya, okey. Jadi masalah dia bila ditanyakan perkara ni, dia kata sebab apa? Siapa yang kata amrun i'tibari pada perkara ni, maka dia ambil satu dia implikasi, implikasi kan. Ingat ada kata implikasi kan. Apa dia? Sesiapa yang berkata Allah Ta'ala mendengar dan melihat sekarang, dia kufur. Kata Salman, dia kata siapa yang pegang macam Asy'ariyah ni, siapa yang kata Allah sedang melihat dan mendengar sekarang, dia kufur. Ush. Sebab apa? Sebab dapat faham bahawa benda tu berlaku. Dia kata tanya, benda tu ada tak? Benda tu tak ada pada realiti, tapi subut, sabit, sungguh. Tu yang apa Piu Faiz sebut, sungguh. Tapi kata ada tak? Sungguh. Jawab kata dia tu, ada tak? Sungguh berlaku, tapi tidak pada kharij. Dia bukti kata tak ada. Tak ada itu pada kharij. Tapi ambil wuduk, hadas tu mengangkat, bukan niat. Terangkat hadas. Terangkat hadas tu kita boleh bahas tak? Macam mana nak tahu terangkat hadas? Tak dapat nak bahas benda tu. Benda tu yang katakan tidak pada benda kharij. Dia berlaku, tapi mengangkat hadas itu pada kharij, pada fikiran kita je. Pada zihin saja, bukan pada kharij. Dia faham tak cerita ni? Kharij ni benda luar. Macam ginilah. Ambil wudu nampak. Ambil wudu tu memang kita sapu itu ambil wudu. Mengangkat hadas tak nampak. Ambil wudu nampak, tapi terangkat hadas nampak tak? Tak nampak. Ni kita bukan kita sedang bab ambil wudu ni. Bab ambil wudu tu itu adalah maklum. Itu memang ada pada kharij, mengambil wudu. Tapi mengangkat hadas itu hanya pada fikiran kita saja, tidak pada benda nampak. Yang nampak tu ambil wudu, bukan mengangkat hadas. Kita tak nampak mengangkat hadas, kita nampak mengambil wudu. Boleh faham tak cerita ni? Tu cerita dia. Tak, kalau macam najis itu kita nampak kan. Iya, pusing kan. Mengangkat ada kecil ke ada besar, menggunakan niat dia lah, kita berniat. Dia niat satu dari seluruh hukum dia. Niat tu salah satu daripada proses dalam mengangkat hadas. Betul kan? Proses dalam mengangkat hadas. Tapi dari mengangkat hadas atau tidak, itu selepas tu. Faham? Selepas proses yang kita lakukan. Faham tadi? Proses mengangkat hadas besar dengan mandi wajib. Proses mengangkat hadas kecil dengan ambil wudu. Tapi dari sudut hadasnya terangkat, nampak tak? Tak nampak. Macam kita apa panggil tu? Buang air. Buang air kita istinja. Istinja nampak tak? Istinja tu. Apa kita buat istinja? Iaitu dengan membersihkan kemaluan. Membersihkan, sebab membuang najis kan. Istinja membersihkan najis. Najis tu lain. Istinja kan membersihkan kemaluan selepas keluarnya sesuatu daripada kubur dan dubur. Hanya dah asas ni kan. Dah lalu tak bab fardu ain ni kan. Kita kena ulang macam ni. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak cerita dia gini. Kata guru saya rujuk guru tentang perkara ni. Sebenarnya bukan silap lah. Mungkin kesilapan sedikit lah pada Piu Faiz. Dia silap dia mengikut game.
Salman. Patut dia jangan ikut game Salman. Cara dia yang betul, bila Salman membacakan ibarah daripada kitab Ar-Razi, Imam Razi, sebenarnya dia kata inilah pegangan Asy'ariyah. Mengajar yang Imam Razi ni cakap inilah pegangan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Guru saya kata, faham tak cerita dia? Tu je. Sebab you layan. Dia layan habis. Itu tekniknya. Dalam bahas kan dia saja je keluarkan kenyataan yang gharib, yang pelik, yang terletak. Tapi pada kata apa? Ini pandangan Piu Faiz je, Ar-Razi tak faham. Sebab betul lah yang Faiz pegang tu ialah mengikut a'imah, imam-imam yang muktabarah. Yang Ar-Razi ni tak diterima pada muktabarah, pada perkara kedua. Tu je cerita dia. Bila faham cerita dia? Ketinggi sangat. Tinggi sangat. Yang dibincangkan ni, adakah ini menjelaskan akidah? Tidak. Tapi masalah dia yang Salman bawa itu, dia nak kata seolah-olah menjejaskan akidah kita pegang dengan Asy'ariyah. Dia nak kata kita semua ni, siapa yang berpegang Allah melihat dan mendengar sekarang, siapa yang berpegang Allah melihat dan mendengar sekarang, maka dia kufur, kata Asy'ariyah. Tidak. Sebab dia kata implikasi. Tak ada. Pasal. Itu dia punya kaedah dia. Jadi kalau tak dapat buktikan, salah. Itu kaedah dapat. Sebab tu kita lebih pada musyawarah lebih baik daripada berdebat. Itu yang tekan kat sini. Musyawarah. Betul nampak Nampak cerita tak ni? Nampak cerita pentingnya bermusyawarah. Okey, ada soalan? Sebelum saya pergi lebih lanjut lagi nak baca ni, ada soalan bertanya insya-Allah. Ya. Ini orang awam Ustaz. Orang awam. Orang awam ni beri kalau benda ni kan mengkonfuskan kan. Sebab tu benda ni sebenarnya dia tak payah, sebab tu kata tak perlu bahas benda ni. Jadi orang awam tak boleh ambil cerita, tak boleh ambil tahu. Dia gini, bukan tak payah tahu langsung sebab ini melibatkan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Cuma kita kena faham, kita pegang benda yang betul. Kena belajar ilmu sifat 20 dan kena berpegang teguh. Apa jua orang kata berkenaan sifat 20, kan biasa sekarang ni kan orang kata tak payah belajar, tak perlu nak cerita Asy'ariyah Maturidiyah, kan? Golongan-golongan tertentu lah. Maknanya tak boleh juga gitu. Kita kena beritahu, kita kena cakap dan berpegang dengan sifat 20. Dan kita kena cakap bahawa kita akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan bila berlaku perdebatan, kita kena memang sungguh-sungguh mempertahankan apa yang ada pada Asy'ariyah atas ilmu yang kita belajar. Sebab ada orang akan tanya, orang akan tanya kita betul. Kalau kita tak tahu, jawab. Lepas tu nanti kita belajar nanti dalam sifat 20, kalau kata dalam belajar 20, dan kita akan belajar sifat ma'ani. Sifat ma'ani dia ada ta'alluq. Dan dalam ta'alluq dia ada peringkat ta'alluq. Dalam peringkat ta'alluq dia ada suluhil qadim, tanjizil hadis, tanjizil qadim. Itu nak kena pasang betul. Bila pasang betul, bila cara terang dia tepat, jelas, insya-Allah dia mudah faham. Dia tak susah. Dia kata ustaz tinggi tak? Dia tak faham ni sebab kita tak lalu flow yang betul. Kalau kita lalu flow betul, insya-Allah faham. Dia nak sebut tentang tanjizil qadim. Tanjizil qadim iaitu melihat dan mendengar Allah Ta'ala. Pelaksanaan Allah Ta'ala melihat dan mendengar sejak azali lagi. Tapi kita faham sekarang Allah mendengar tak? Melihat tak? Ya. Dia tak faham. Dia kata yang kan kalau sekarang tu hadis baru kita sebut itu bukan, kita kata baharu tu pada Allah sama. Kedua-dua perkataan tidak boleh dipakaikan pada makhluk. Nampak? Dah cerita dah ni. Dua perkataan qadim dan azali tidak boleh dipakaikan pada makhluk. Kecuali kidam yang membawa makna pada lughah. Dia ada kidam. Kidam ni pecah 4 dah. Kita sebut ada kidam zati, kidam sifati, kidam idafi, kidam zamani. Ni tambahlah yang bawah tu. Cuma secara umumnya yang fardu ain dia berapa?
kita kena faham kidam jangan dipakai pada makhluk, kidam dipakai pada Allah. Ni. Tak ada dalam buku ni kan? Tak ada. Itu. Nanti siapa nak aku beritahu. Ni saya yang tulis. Memang saya ambil pada mana? Ni rujukan ni pada sini. Kitab Matan Faridah. Sangat tepat dan jelas. Lepas tu ada juga dalam apa ni? Saya ambil juga daripada kitab Matan Badrai sikit. Depan tu saya ambil tentang kelebihan ilmu. Dapat ambil juga daripada kitab Aqidatun Najib. Maknanya setiap perkataan ni bukan saya tulis sendiri, tak. Kita rujuk daripada kitab-kitab Mu'tabarah, lepas tu susun je balik. Itu je. Bukan pada baru dah ada. Kita tak pandai. Okey, boleh. Ni dah bab kita dah habis. InsyaAllah. Okey, ada soalan? Boleh? Okey, dah cukup dah. Cukup dah. Okay, boleh sikit lagi ke? Dah cukup ni? Ke macam rasa macam nak terbang ke, pening, tak ada? Rasa nak muntah ke? Nak muntah ke, ambil air dulu sikit. Kalau tak sambung sikit, boleh sambung sikit di sini. Ya. Dengan ada yang untuk ayat surah Yasin kan, dia orang menggunakan apa tu ayat ni kun fayakun tu kan. Ada orang ada asatidah yang perlu berdoa. Adakah relate dengan kun fayakun tu? Memang Allah sekali je kan ada sejak tadi, tapi kita gunakan apa nak berdoa, adakah kita sebut kun fayakun tu maknanya boleh berubah? Sebab itu kena faham, benda yang makan Al-Quran perlu dirujuk pada tafsir, tak boleh rujuk pada terjemah. Kadang saya risau juga, kadang-kadang ni saya minta maaf dah pada asatizah yang kita kadang-kadang kita risau ni, kefahaman itu diambil daripada terjemah. Dia faham cara ni. Perkataan kun fayakun, buka tafsir Ibnu Qasir, apa nak cerita? Kun fayakun, perbahasan itu nak menunjuk cepat. Faham tak? Dia nak menunjukkan bukan nama Allah menyebut kun. Allah sebut perkataan kun, kaf dengan nun. Siapa yang berpegang Allah sebut perkataan kaf dengan nun, kun, kan dia sebut, Allah sebut kun. Contoh gitu. Dan maka jadilah. Siapa pegang macam tu berdosa. Tu kena faham tak? Perkataan first kali kena faham. Adakah Allah kata kun? Tidak. Siapa pegang Allah ada huruf, ada suara, ada perkataan kaf dan nun, maka berdosa. Faham tak? Dia belum kufur lagi, berdosa. Ni sebab tak belajar cerita ni. Kadang-kadang dah belajar tu kau tafsir betul. Lepas tu kita risau bakal terjemah ni macam ni ya. Kesedih. Jadi first kali perkataan kun yang disebutkan di situ adalah bukan menggambarkan Allah sebut kun, tak. Tadi nak katakan jika Allah kehendaki berlaku terus. Faham? Jika Allah kehendaki berlaku terus tanpa ada apa-apa penghalang. Itu je. Bahasa kat situ je. Tak ada pula bahas pada bab doa kat situ. Tak tahulah kena rujuk kitab mana. Orang ada menyebut macam Alhamdulillah syaitanir rajim, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Semasa tiba masa kataan kun fayakun tu, belum tu kita berdoa. Berdoa maka maksudnya dimakbulkan menggunakan apa tu ayat ini. Ini amalan tu. Selari ke dengan maknanya benda ni dah berlaku sejak tadi kan. Ini kena belajar bab ta'alluq ni. Kalau tak faham betul bab ta'alluq, maknanya relate tak dengan yang tadi ni tu? Dia tak ada kaitannya ni. Yang tu perkara ini fokus dia pada tanjizil qadim. Tanjizil qadim pada melihat ilmun sama dan basar. Ni perkara ni. Yang kun fayakun tu pada sifat apa? Sifat qudrah. Dan sebab bila sifat qudrah, kaitan dia iradah dan ilmun. Itu pada bahas pada ta'alluq yang lain.
Sebab tu kena faham bab ta'alluq tu. Ta'alluq yang macam mana? Okey. Dalam benda ni kita pandang macam mana? Itu pada perbahasan bab takdir. Kita berdoa, saya tanya satu soalan dia. Kita doa ni Allah tahu bila? Adakah waktu kita doa Allah tahu? Tidak. Allah tahu bila? Sejak azali lagi. Itu faham kan tu? Jadi bila sampai, kena tulis juga dia punya ni. Bila sampai waktu kita berdoa, itu apa pula cerita tu? Allah tahu tak? Allah dah tahu sejak azali tak? Allah yang jadikan dan Allah yang gerakkan kita berdoa. Padam betul. Begini. Belakang. Belakang. Okey. Yang ni, yang tu nak faham tu pun ada jawapan di mana? Dalam buku ni ada jawapan juga. Tengok kat mana? Nanti kalau ada, Haji ada buku ni. Dah ada. Terima kasih pada cikgu Zainab tu dia beritahu kat kelas. Ni kat sini ada jawapan kat yang ni. Saya dah buat rajah macam ni. Dia ada ni. Apa tu ada rajah macam ni. Ini peringkat ta'alluq muka surat 69. Cerita dia apa? Saya tunjuk sikit lah. Misal umum dia. Umum. Kalau baca tu lagi dalam. Umum dia. Bila faham ta'alluq, dia pecah 4. Yang ni saya laju sebab kalau betul-betul lama cerita ni. Dia ada sifat, ada jenis atau bentuk ta'alluq, ada apa panggil tu? Ada perkara yang dita'alluki. Ta'alluq tahu ta'alluq tak? Tiba-tiba sebab kata ta'alluq ni apa dia? Setakat belajar apa yang kita faham bab ta'alluq? Apa maksud ta'alluq? Kerja tak? Kerja, hubung kerja. Senang faham lagi, fungsi. Lagi senang. Operasi lain. Operasi tu tanjizi. Okey. Sifat dia, sifat kudrah. Kudrah apa dia? Berkuasa. Apa fungsi, apa kerja kuasanya dia? Allah Ta'ala, iaitu mengadakan dan meniadakan makhluk. Benda ni kena tak pada sisi Allah? Tak kena. Sebab kerja kuasa ni hanya pada makhluk. Lepas tu perkataan lagi hanya harus akal. Apa dia? Makhluk. Tidak pada wajib akal dan mustahil. Sebab apa? Mustahil akal jaga ni pada zat sifat Allah. Itu cerita dia. Lepas tu ni ada kita. Dan dia ada peringkat. Yang ni yang orang bahas ni. Orang tak cerita. Orang tu cerita kat sini. Tu yang tak faham. Dia lompat terus. Lepas tu saya buka dia ni. Dia kalau tu structure tu, bila nampak structure lagi nampak. Jadi bila peringkat pada sifat kudrah ada berapa? Ada 7. Ada 7. Yang pertama namanya suluhil qadim. Yang kedua tanjizi hadis. Yang ketiga qabdah. Tanjizi hadis. 2 ni pada dunia. Yang keempat tanjizi lagi. Tanjizi selanjutnya hadis. Yang kelima qabdah. Tanjizi hadis. Macam ulang balik je Ustaz? Ya. Tapi yang ni kat dunia. Yang ni kat mana? Kat kubur. Lagi yang keenam, ketujuh, ulang balik lagi. Tanjizil hadis dengan qabdah tanjizil hadis. Qabdah ni apa? Qabdah itu dalam genggaman. Yang ni akhirat. Suluhil qadim. Suluhi apa? Boleh. Tanjizil apa? Pelaksanaan. Suluhi boleh. Boleh apa? Boleh pada qadim sejak azali. Boleh apa sejak azali? Boleh Allah mengadakan dan mentiadakan makhluk sejak azali. Faham tak? Kalau tadi tu doa dia.
Doa tu masuk pada perkara. Itu nama masuk bawah perkara tadi, iradah. Iradah tu maksudnya penetapan Allah Ta'ala. Bila Allah tetapkan kita berdoa, tanjizil hadis, tanjizil qadim, Allah dah melaksanakan ketetapannya sejak azali lagi. Jelas? Maknanya dah berlaku tu. Yang berlaku sekarang yang kita angkat tangan itu tu nak menunjukkan proses tu Allah jadikan ada tarik mula. Itu pada makhluk, bukan pada sisi dia, pada diri dia tu dah tentu dah segala pada azali lagi. Berlaku tu pun siapa yang jadikan? Allah jadikan, Allah yang gerakkan pada waktu itu. Tapi yang tu nak bahas kat mana? Bahas kalau berlaku tu nak bahas mana? Bahas ke dekat kudrah. Jangan bahas kat iradah. Kenapa nak bahas Allah? Sebab ada tanjizil hadis. Bila kata doa, tanjiz, Allah boleh kekalkan kita berdoa dan Allah boleh hilangkan atau tak buat kita doa. Ni Allah dalam genggamannya. Dalam genggaman maksud Allah kekalkan atau Allah hapuskan apa yang telah dilaksanakan, yang ada tarik mula. Itu peringkat je, bukan pada sisi Allah. Pada apa kata, perkara hadis itu di sisi Allah tak. Perkara hadis itu di sisi makhluk, tapi ada peringkat pelaksanaan. Tu dia cerita dia. Faham tak ni? Tu tinggi sangat. Minta maaf kan, tinggi sangat. Tapi nanti jangan risau kalau kita lalu betul-betul satu persatu. Kalau satu baca ni pun insya-Allah, kalau dah biasa dengan sifat 20, baca ni nanti dia akan nampak benda yang akan ta'alluq nanti insya-Allah. Kita memang kita dah susun cantik dah insya-Allah. Kalau tak faham juga kena bulah macam mana cakap. Tapi yang ni kalau dah ada sifat 20, insya-Allah dia ada cepat faham. InsyaAllah. Okey, ada soalan? Ya. Dan kita saya ada. Dan kita saya ada. Tapi nanti kalau nak nanti minta kumpulkan. Siapa nak kumpulkan, saya bawa lebih. 30. 30 ni. Kalau tak pun nanti kumpulkan, boleh dikumpulkan siapa nak. Siapa yang nak sekarang pun boleh kan? Siapa nak sekarang? Siapa nak? Ada? Tak apa, nak ambil dulu pun boleh kan nak. Kan nak akan datang boleh. Nanti saya kumpul, saya bawa. Boleh? InsyaAllah. Sebab betul, memang kalau nak baca kitab, dia kena macam baca buku kat sekolah dulu lah. Baca buku teks tak faham sangat. Dia kena ada buku rujukan, betul kan? Kan dulu kita belajar SPM kan, dia ada buku teks, lepas tu buku rujukan. Kita banyak baca buku teks ke buku rujukan? Kita buku rujukan. Yang Sasbadi, dia yang Sasbadi. Kau ingat ni, Sasbadi. Kita guna tu. Sekarang macam-macam dah. Dulu kita Sasbadi. Okey, ada? Ada dah cukup saya nak kena pergi lain ni. Ya. Ustaz, apa kunci untuk kita senang faham? Adakah kita nak kena hafal apa yang dimaksudkan? Tak payah hafal, kunci dia formula. Saya gini, saya cerita. Ada kan saya cerita ada anak murid saya umur 65 tu, makcik tu, yang akak mengakak. Dia betul, tapi syarat dia memang kena sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Dia macam dia tu memang sentiasa duduk lah. Mana saya buat kelas fardu ain dekat tempat saya, dekat kampus lah. Dia selalu datang 3 bulan dia dah boleh ngajar dah. Umur 65. Kita terkejut. Saya sebut tu, dia boleh sebut balik apa yang saya cakap. Dia boleh ulang balik. Ini dah hafal. Bukan hafal sebenarnya, dia faham. Sebab kita ada cara formula. Faham? Sebab cara ni kadang-kadang orang bukan ada. Kebanyakan ustaz dia baca kitab, dia guna kaedah kitab kan, cara tu. Jadi kita sekarang guna kaedah lukis. Jadi mudah sikit faham. Yang ni sikit kalau ni kita akan lukis. Contoh suluhi, kita akan lukis apa yang kita nampak dalam suluhi ni.
Apa macam mana? Sebab benda ni dia akan ulang balik dalam kitab. Istilah-istilah. Lepas tu kita bagi formula. Bila faham formula, yang lain pula. Faham? Faham itu kata suruh follow tu. Siapa dia? Kena kalau ada like tu follow. InsyaAllah. Boleh. Tadi Ustaz ada sebut jaga makan. Apa maksud Ustaz? Jaga makan, jaga kesihatan. Tak, kalau tak jaga makan tak sihat. Susah zaman sekarang ni makanan dahsyat. Kalau dulu kita makan roti canai tak rasa apa. Tapi sekarang makan roti canai dah beza dah. Sebab banyak makanan sekarang GMO. GMO apa dia? GMO Genetic Modification Organic. Mana kalau dulu tepung gandum dia taklah banyak gluten. Adalah gluten sikit tapi tak sampai merosakkan kesihatan. Tapi sekarang tepung gandum dia ada gluten yang tinggi. Jadi nak kena jaga lah. Jadi kalau boleh kalau kata naik, tapi mahal lah. Orang bisnes rugi lah kalau mahal lah. Tapi kalau berani boleh buat. Tapi tepung gandum mahal sikit lah yang betul-betul. Tapi kalau murah ni semua memang GMO lah. Faham? Itu antara jaga makan lah. Selain daripada itu kan, selain daripada tepung. Selain daripada tepung, kalau boleh saya kata tepung kena elakkan terus. Makanan berproses. Benda yang dalam tin, perkara dalam tin, makanan dalam tin, makanan dalam plastik, makanan dalam kotak, kalau boleh elakkan. Itu semua maknanya makanan berproses. Apa proses? Yang ada yang ada expired date. Kalau sekali itu semua nak kena expired date. Dia tak mana pasti. Kalau kata nasi tengah masak, lepas tu masuk dalam plastik, tu tak lah. Nasi kain tu. Ini yang memang telah ada expired date. Dan dia buat tu memerlukan banyak bahan. Macam roti ya, roti. Kan buat roti gardenia. Tak begitulah tuan. Roti-roti macam tu, biskut. Maggi confirm lah. Apa ni? Boleh pasir kan? Kuih pun kena kurangkan. Sebab kuih satu sebab kuih pun banyak. Guna adunan macam-macam. Yang paling dahsyat kuih ni masalah dia bukan pada situ ya. Masalah pada manis. Yang ketiga elakkan daripada manis. Apa lagi tu? Gula. Gula dah kata dahsyat gula ni. Orang faham kalau orang itu tahu lah betapa dahsyat gula. Tapi sedap tu susah kan. Saya pun kadang-kadang kalah juga. Kalah saya. Sedap. Macam mana? Sebab gula ni memang sedap. Nak cerita macam mana? Tapi kalau boleh jaga, kurang, bukan kata kalau dapat tak makan terus gula. Memang insyaAllah sihat lebih. Tapi memang susah lah. Kalau nak, kena ambil dengan kadar yang sedikit. Yang memang kena jaga suhu. Itu je. Ataupun ada orang kata nak guna gula gantian kan. Tu pun nak kena check juga tu. Banyak cerita lah. Ada yang okey, ada okey. Madu okey. Madu pun kena macam susah juga sama sekarang. Madu pun kadang-kadang tak ada yang tak original. Di kajian ni orang yang terbaru 90% madu dekat pasaran tak original. 90%. Ya memang kalau kita betul-betul tengok orang tu ambil kat tu boleh beli tu. Tu di sini. Tapi kalau madu original pecah pinggan kan. Nak cerita ni. Tapi memang nak original. Macam mana? Janganlah mandi mata, campur-campur sikit air bagi ni okey lah. Gambar tu balik. Ya, saya. Banyak soalan bagi ni. Madu dulu maksudnya. Madu lain. Ya, saya tak faham tu. Itu yang pecah. Allah, pecah ingat lain. La ilaha illallah. Kita ni mulus.
Allah Akbar. Okey, cukup cukup nanti sebab itu kata memang betul akhir zaman ni tak dapat tidak tekan pada ilmu tauhid. Kalau katalah belajar tauhid, banyakkan kelas pengajian tauhid. Kalau kita ada pengajian fiqh kita seminggu 4 kali, tauhid kena 2 kali ganda. Apatah lagi kalau kelas pengajian katalah tafsir, sebab tafsir kan fardu kifayah kan. Kalau kata setiap minggu ada, tauhid kena 3 kali seminggu. Nak kata apa? Pentingnya tauhid. Kalau tidak, habis kita takut di akhir kalam kita tersalah faham berkenaan ketuhanan. Boleh faham betul. Sebab tu saya kata follow pula. Kalau kata susah nak jemput apa, follow. InsyaAllah. Sampai nak kata fardu ain, kita ada online pun ada. Kelas fardu online. Yang makcik tu banyak. Dia masuk kelas fardu ain online. Boleh juga. Kan saya ada kan? Saya ada kelas ala-ala bukan format ni. Tapi kalau betul nak belajar tauhid, setiap minggu kita ada pada pukul 8.30 sampai pukul 10.30 kita khatamkan kitab ni, buku ni. Dia punya iuran dia tak mahal. RM60 seumur hidup. Masuk kelas seumur hidup. RM60 sekali bayar dia. Faham? Seumur hidup setiap minggu. Rasa tak faham, ulang lagi, dan kita bagi rakaman. Kalau nak online boleh online. Kalau nak bersemuka, kena datang Kempas. Tempat jauh sikit ya. Setiap hari Selasa 8.30 pagi. Tapi kalau kata tak sempat pagi, kita ada rakaman. Boleh tengok. Lokasi kat pejabat saya, dekat Kempas, dekat apa lagi tu? Paraten tau, Paraten Mall. Berdekatan situ lah, tapi jangan satu apa lagi. Dia lalu dekat bahagian Balai Polis Kempas. Balai Polis Kempas tahu? Direct saya ujung saya punya pusat training saya ujung sekali. Atas. Bawah kena makan, jangan risau. Nak mengerti boleh bawah. Taman Si Putera. Tahu ni, orang ibu betul ni. Taman Si Putera, betul. Selasa. Kalau nak luangkan masa, boleh insyaAllah. Itu besar-besar atas tu boleh tengok signboard champion. Champion. Itu champion. Tapi kita bawa ni, bawa pertumbuhan pencinta ilmu lah. Okay. Nanti saya bagilah siapa pendaftaran, saya bagi kat Haji lah. Haji nanti saya pakai siapa yang minat nak daftar untuk kelas bukan fardu ain tu. Itu fokusnya memang buku ni. Yang fardu ain saya guna kitab, iaitu hari Jumaat. Kalau hari Jumaat, kelas fardu ain saya buka 3 kitab. Tauhid, fiqh, tasawuf. Saya buka kalau tauhid guna mata faridah, fiqh saya guna mata ubadai, tasawuf kita guna kitab Hidayatus Salikin. Itu hari Jumaat. Tapi yang tu lama sikit, 8.30 sampai pukul 11. Yang tu lain harga dia. Harga lah, bukan kos dia. Sebab yang tu kita ngajar sampai boleh jadi ustaz lah. Yang tu, yang hari Jumaat tu. Bukan sampai ustaz macam ni. Kita ngajar benda asas juga. Kita akan ajar cara mengajar, cara nak fahamkan orang. Itu cara dia. Yang tu apa panggil? Dia bulanan, RM50 sebulan. Tu bulanan. Dia lain sikit lah. Mana setiap bulan. Yang tadi tu seumur hidup RM60 saja. Bukan promo ni. Alang-alang orang tanya, saya beritahu lah. Okay, insyaAllah. Ada soalan Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al
المعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منكم.